Pernah tak Puan sedar yang anak Puan ni mempunyai sebarang alahan? Sedar sebab dia ada eczema. Kena jagalah. Maknanya daripada segi mandian dia tu orang kata kena pakai sabun yang khas. Lepas tu pemakanan ni benda-benda yang gatal kena elakkan, especially soya bean. Anak saya mengalami alahan susu sebab saya pernah bagi dia fresh milk, susu kotak yang kita beli yang segar tu. Badan dia naik macam rasa-rasa merah satu badan lah. Bila makan antibiotik tu dia jadi lagi worse. Sebab dia sampai nanah kat dalam telinga. So kita dah buat macam-macam ubat. Tak ada ni. Lepas tu dia pergi klinik swasta, dia bagi satu ubat titik je. Hai, saya Sofia. Kanak-kanak begitu terdedah kepada pelbagai penyakit yang berbahaya dan juga kecederaan yang parah. Sebagai seorang ibu, seperti anda, kita perlu lebih prihatin tentang cara penjagaan rapi yang boleh mengelakkan bahaya sebegini. Alahan juga sering berlaku pada peringkat kanak-kanak dan ia memberikan respons yang cukup berbeza bergantung kepada individu, termasuk kematian. Di Malaysia sahaja terdapatnya 30% kanak-kanak yang mengalami alahan dalam tempoh 5 tahun pertama kehidupan mereka. Ada yang mampu untuk pulih dengan sendirinya dan ada juga yang mengalaminya sepanjang hayat. Jadi di episod kali ini, Tim Alert akan membawakan sedikit sebanyak informasi yang berguna kepada ibu bapa dan juga kepada yang bakal menimang cahaya mata. Ikuti kupasan saya, Kekal Alert. Hai. Dr. Muhammad Faizal. Ya, Saya Sofia. Selamat datang ke klinik saya. Apa boleh saya bantu hari ini? Baik, Doktor, hari ini kita nak pelajari sikit tentang meningitis. Baik, Dr. Faizal, tentang meningitis ni, apa yang perlu kita tahu tentang jangkitan ni, terutama sekali bagi bayi dan kanak-kanak? Sebenarnya jangkitan meningitis ni adalah jangkitan yang terjadi di dalam otak seseorang itu, sama ada kanak-kanak atau bayi. Jangkitan paru-paru, jangkitan kencing, tapi ini adalah jangkitan di dalam otak. Ia adalah satu jangkitan yang sangat serius dan berpotensi untuk menjadi sangat kritikal. Dan juga boleh membawa maut, ya? Boleh membawa maut, yes. Baik. Lebih kurang 1/3 bayi yang kalau terkena meningitis boleh membawa kepada kematian. Tanda-tanda awal, demam dan sawan. Demam dan sawan adalah dua perkara utama yang kita perlu pantau, ya? Yes. Daripada segi sawan ni kan, Doktor, kita tahulah memahami yang bayi-bayi ni kita tak boleh mengenal pasti sebenarnya apakah simptom-simptom sawan. Jadi, apakah simptom sawan sebenarnya dalam bagi golongan bayi? So sawan ni terjadi apabila sel-sel otak kita menjadi terganggu, dan bila sel otak terganggu, dia akan keluar sawan. So sawan ni tanda-tandanya adalah satu, bayi itu tidak sedarkan diri, dan apabila mereka tidak sedarkan diri, berlaku juga kekejangan. Maksudnya tangan atau kaki tiba-tiba menjadi keras, atau kadang-kadang mata boleh naik ke atas. Bayi itu tidak sedar, tidak respon. Pada waktu yang sama juga kadang-kadang pernafasan boleh macam jadi berhenti sekejap. Mulut boleh jadi pucat atau biru, akan banyak keluar air liur. So, dan kadang-kadang kekejangan ini berlaku dalam masa 30 saat, 1 atau 2 minit. Berapa lama yang seorang bayi itu ada untuk kita pastikan dia sempat untuk ke hospital untuk dapatkan rawatan, Doktor? Majority of the time kalau sawan, dia akan berhenti dengan sendiri, lebih kurang setengah minit ke 2-3 minit. Dan sewaktu dia kena sawan adalah penting ibu bapa jangan panik. Itu pertama. Walaupun saya senang cakap, tapi sebenarnya bila sampai kena begitu memang kadang susah. Jadi pertama-tamanya cuba clear your mind, jangan panik. Sama. Kedua, bayi itu kenalah mengiringkan supaya untuk memudahkan dia punya pernafasan. Supaya dia tidak macam tercekik dengan dia punya air liur atau lendir susu apa, so kena cepat pusing dia ke mengiring. Dan kalau pada waktu tu badan tu sangat panas, pastikan ambil air dan lap badan dia untuk bawa turun suhu yang tinggi itu tadi. Dan selepas bayi itu pelan-pelan dah berhenti punya keras dan kena bawa ke hospital secepat mungkin untuk pemeriksaan lanjut, memastikan bukan ada penyakit-penyakit lain yang lebih serius. Baik. Apa yang boleh kita buat sebenarnya sebagai cara untuk menghindari pencegahan lah kiranya supaya mereka tak terlalu terdedah sangat dengan penyakit sebegini? Betul. Secara amnya saya boleh bagikan cara pencegahan kepada dua. Satu, pencegahan persekitaran. Kita kena pastikan
persekitaran anak kita tu adalah persekitaran yang bersih. Kedua, make sure persekitaran kita tu jangan, kalau anak yang kecil ni tidak digalakkan untuk dibawa ke kawasan ramai orang sebab kuman ni dia boleh berjangkit pada orang lain. Ketiga, persekitaran tu orang yang handle budak ni kenalah jangan ada orang yang macam ada batuk yang kuat, ada sesama yang teruk dan sentiasa memegang baby kalau dia tak sihat. Kedua, apa yang kita boleh protect pada baby tu sendiri? Satu, menyusu badan. Ya. Baby yang breastfeeding, of course, in terms of dari segi immune badan dia adalah lebih tinggi. Kedua, imunisasi badan baby itu boleh dipertingkatkan dengan memberi suntikan vaccination atau imunisasi. Antara vaccination yang kita boleh bagi, seawal umur 2 bulan, ada satu vaksin kita panggil vaksin 5 serangkai. Dalam vaksin 5 serangkai itu ada satu kuman vaksin yang kita panggil Haemophilus influenza. Memang telah termasuk di dalam suntikan 2 bulan tersebut. Kalau bolehlah kita cubalah hindarkan daripada anak-anak tersebut dibawa pergi ke mall, majlis keramaian yang sangat-sangat ramai orang, kenduri kahwin. Bukan sebab bayi ni comel. Ramai ada pakcik, makcik, sepupu semua nak menyentuh. Menyentuh saya satu tak apa, tapi kadang nak cium, nak usap muka, nak usap ini. Sedangkan kita tak tahu orang tersebut tangannya bersih ke tidak, orang tu pada waktu tu ada batuk semua ke tidak. Mungkin secara tak langsung mereka pembawa kuman tu, tapi kita tak tahu. Betul. Tapi sebabkan bayi tu masih kecil, 2-3 bulan umur, kuman tu boleh berpindah daripada orang yang sihat, anak tu kecil, boleh terdedah kepada jangkitan kuman tersebut dan boleh bawa kepada penyakit yang lebih melarat. Okay, doktor, saya dah banyak belajar tentang meningitis hari ini, tapi saya ada satu lagi nak tanya dengan doktor. Apa benda tu? Saya nak belajar tentang shaken baby syndrome. Okey. Sekarang ni kita nak mendalami pula apakah sebenarnya shaken baby syndrome ni. Apa maksudnya dan bagaimana ia boleh terjadi? Shaken baby syndrome ni adalah satu situasi di mana berlakunya pendarahan di dalam otak dan ini terjadi kepada kanak-kanak yang kecil akibat pergerakan goncang tengkuk dan kepala. Mesti ada pendarahan otak terjadi dalam budak-budak dan akibat daripada kegoncangan tengkuk dan kepala. Untuk difahamkan istilah ni, aktiviti goncang tu menyebabkan pendarahan dalam otak. Betul, yes. Apa sahaja simptom seorang bayi atau kanak-kanak itu mengalami pendarahan dalam otak ni? Biasanya dia akan terjadi secara akut atau tiba-tiba. Ini bukan macam penyakit yang macam pelan-pelan seminggu 2 minggu, tak. Dia macam akan jadi secara tiba-tiba. Baik. Satu, apa-apa yang berkaitan dengan otak, sawan adalah simptom yang sangat lazim. Ya, anak tu yang sihat, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama, tiba-tiba kena sawan. Itu adalah simptom yang pertama. Kedua, dia akan jadi macam banyak tidak sedarkan diri atau dalam situasi macam seolah-olah macam koma. Dia tak respon, kita nak kejut-kejutkan dia pun dia tak bermaya. Daripada baby yang sihat, tiba-tiba dalam masa 2-3 jam, dia jadi lemah, tak bermaya, banyak sangat tidur, tidak respon, tidak berminat untuk menyusu. Akibat otak tu telah tekanan tinggi. Kadang-kadang tambah-tambah sebab menangis irritable, menangis tak berhenti. Sebab dia sakit. Ketiga, tiba-tiba bayi tu nampak pucat. Bibir biru, muka jadi pucat. Sebabkan apa? Sebab ada pendarahan dalam otak. So ini adalah 4 simptom yang lazim baby yang present dengan kita panggil shaken baby syndrome ni tadi. Baik, tempoh masa ya doktor daripada bayi itu tergoncang otaknya dan bayi itu menunjukkan simptom-simptom tu berapa lama? Dalam beberapa jam saja. Sebab pendarahan tu berlaku dengan cepat. Apa akan terjadi kepada anak tersebut sekiranya lambat mendapat rawatan? Kalaupun mereka terselamat, maksudnya tidak meninggal akibat komplikasi ini, mereka akan mendapat kecacatan otak yang kekal, seperti tidak boleh bercakap, tidak boleh bergerak, lumpuh seluruh badan jadi keras, boleh mendapat penyakit sawan yang berulang-ulang, tidak boleh menelan, tidak boleh minum dengan normal akibat kecederaan otak yang kekal. Baik doktor, kita dah berbincang tentang meningitis dan juga shaken baby syndrome dan sebagainya. Jadi pastinya tak ada seorang ibu bapa pun yang inginkan anak mereka mempunyai kecederaan. Jadikan tips untuk cara penjagaan yang lebih rapi lah kiranya untuk bayi-bayi dan kanak-kanak, apa yang doktor boleh kongsikan? Baby apabila dia meningkat
usia, dah boleh duduk, dah boleh merangkak, dah boleh berjalan, Ya. mereka akan banyaklah cuba nak explore sana sini dan Betul. secara tak langsung ini mendedahkan mereka kepada kemalangan. Betul. Terjatuh, jalan-jalan diri, terantuk, jatuh. Namun begitu, kita perlu sentiasa peka untuk tanda-tanda kalau anak ni memang ada kecederaan di dalam otak. Satu, kalau baby tu jatuh ke apa ke, pastikan bila terjatuh tidak ada macam dia pengsan. Kalau ada pengsan saja lepas terantuk terjatuh, memang nak kena bawa Terus ke ke hospital untuk pemeriksaan. Baik. Satu. Dua, pastikan tidak ada pendarahan dari hidung, pendarahan keluar daripada telinga. Sebab ini semua tanda-tanda mungkin ada retak akibat terjatuh. Oh, Itu okey. dua. Tiga, dalam 24 jam yang pertama selepas baby itu jatuh atau terantuk apa ke, pastikan masa tidak ada kejadian muntah berlarutan. Bila muntah berlarutan itu adalah tanda-tanda tekanan dalam otak sudah tinggi. Dan juga 24 jam pertama kena pastikan dia macam tidaklah macam banyak tidur saja, susah nak bangunkan dia. Kalau dalam 24 jam pertama tu tak ada tanda-tanda tadi tu, insya-Allah kecederaan tersebut atau kemalangan tersebut tidak ada kecederaan yang lebih serius di dalam otak mereka. Baik, dengan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Faizal kerana kongsikan masa Okey, dan juga sama-sama, Sofia. Sama-sama. pengalaman dan segala apa Sama-sama. yang doktor tahu. Terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih. Baik, kini saya berada di Hospital Kuala Lumpur bersama Dr. Nushirin Nazli, seorang pakar perunding pediatrik di Hospital Kuala Lumpur sendiri. Apa khabar, doktor? Khabar baik. Selamat datang ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur. Baik, doktor, kita difahamkan antara mereka yang sangat terdedah dengan alahan ni adalah golongan kanak-kanak. Jadi, apakah jenis alahan yang kanak-kanak tu mungkin boleh hadapi? Sebagaimana kita tahu, alergi ni sebenarnya satu penyakit yang common di mana studies telah menunjukkan bahawa dalam 1 hingga 5 orang boleh mengidap alergi terhadap bahan-bahan yang kami panggil allergen. Jadi untuk kanak-kanak, of course dia lagi senang nak dapat kerana sistem imun dia masih baru dan tidak expose kepada banyak-banyak substance atau allergen. Untuk mereka, dia boleh dapat alergi, paling senang adalah kepada alergi makanan. Food allergy ni ada dalam banyak bentuk dan makanan yang paling kerap kalau kita pernah dengar yang menyebabkan alergi tu ialah actually susu. Jadi kanak-kanak tu mungkin dia akan manifestasikan dalam bentuk dia muntah, sakit perut, dia kembung perut, cirit berit, kadang-kadang dia datang dengan even ruam yang kita panggil seperti urtikaria atau ruam yang dia timbul-timbul. Kata orang Melayu dia panggil gigata. Baik, doktor, kita juga pernah dengar antara mereka yang berpendapat jika seseorang kanak-kanak ni mempunyai alahan ialah bukan masalah yang serius kerana apabila mereka meningkat dewasa, mereka akan pulih dengan sendirinya. Apakah komen doktor tentang ini? Alahan ni dia ada range. Kebanyakannya kita tengok memang mild, dia tidak banyak. Dia mungkin menyebabkan ruam, gatal-gatal kulit, gatal-gatal mata dan kebanyakannya dia go off. Tetapi kita ada yang ekstrim. Okay, alahan yang ekstrim di mana kami panggil dia sebagai anaphylaxis. Anaphylaxis ni adalah alahan yang teruk yang boleh menyebabkan seseorang tu bengkak mata, mengalami masalah pernafasan dan kalau kita tidak rawat serta-merta ia boleh menyebabkan tekanan darah turun dan akhirnya boleh menyebabkan maut kerana budak itu sendiri berhenti bernafas. Baik, saya kini bersama dengan Datuk Dr. Nur Zalmi, pakar perunding kanan dermatologi Hospital Kuala Lumpur. Apa khabar, Datuk? Khabar baik.
Baik, Datuk, kita difahamkan walaupun kita banyak mendengar di mana alahan ni biasanya berlaku pada kanak-kanak, ia juga berlaku pada golongan dewasa. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit apakah jenis alahan yang kita sebagai dewasa ni boleh dapat? So, alahan yang selalu dapatlah seperti macam alahan kepada mungkin perubatan, yang kita orang panggil drug allergy. Ada juga adults boleh dapat alahan kepada kosmetik juga. Selalunya saya ada banyak sakit saya datang muka merah sebab alahan kepada kosmetik. Bahan-bahan yang ada banyak preservatives atau pengawet. Dewasa kalau dia alahan kepada pengawet dalam pemakanan, dia punya simptom dia banyak kepada macam rata. So dia akan datang macam biji-biji merah-merah, lepas tu dia bengkak-bengkak. Kalau teruk pun bengkak mata, bengkak saluran pernafasan, sampai mungkin dia orang tak boleh telan even dia punya air liur. Lepas tu itu kita panggil medical emergency. Kita orang panggil itu sebagai anaphylaxis. Ada tak kes ataupun mungkin sedikit gambaran yang Datuk boleh kongsi bersama kita antara kes-kes yang paling teruk lah yang Datuk pernah? Yang paling teruk yang pernah saya tengok ialah kebanyakan perubatan atau kita panggil drug allergy. Kesan dia akan mendapat toxic epidermal necrolysis. Okey, kulit pesakit tu boleh merah, lepas tu akan biji-biji air mengelupas satu badan. Ini kalau kita panggil dalam medical termnya ialah chemical burnt. Dia bukan bakar sebab api, sebab bakar sebab chemical. Kalau siapa-siapa pesakit di mana dia makan ubat sikit saja dia start mula gatal atau dia start merah-merah, mesti berhenti ubat tu secepat mungkin, pergi kepada mana doktor-doktor yang berdekatan. Baik. Apabila seorang itu mungkin dah sampai ke tahap yang sebegini, apa kira kebarangkalian dia boleh pulih dengan sepenuhnya? Kalau dia dapat medical care yang secepat mungkin, insya-Allah kita boleh reverse all this. Kulit dia akan sumbuh balik semula. Lepas tu dia boleh kira buah pinggang dia tak rosak sebelum semua ni lah, sebelum dia sepsis. Kalau you tak dapat medical care immediately, then dia boleh dapat septicemia, dia boleh dapat organ failure. That's the sequelae of that condition. Tapi kalau dia punya alahan dia sikit saja macam rata, semungkin dia perlukan perubatan krim untuk eczema ni. So, saya boleh tunjuk macam mana kalau nak pakai perubatan krim untuk eczema ni lah untuk budak-budak kecil kalau dia punya alahan dia sebab eczema dia bertambah teruk. Baik doktor, kita nak belajar sikit tentang apa yang boleh kita lakukan di rumah. Katakan ada satu kecemasan bagi alahan kulit. Kalau alahan kulit macam kita kata rata, di mana kulit tu bengkak-bengkak, pesakit, sangat panas. Mungkin kalau dekat rumah kalau tak ada apa-apa krim, boleh ambil air sejuk, ambil towel yang bersih. So kita panggil gentle dab dekat tempat-tempat yang merah ni supaya dia tak adalah panas sangat, pesakit rasa tak selesa. Lepas tu mesti minum air banyak supaya ini boleh dilute the allergenic effect. Tapi kalau dia macam ada krim, katakan pesakit tu pesakit eczema, so saya nak tunjuk macam mana nak pakai krim sebab kebanyakan pesakit tak tahu pakai krim yang betulnya. So dia ada eczema ni sikit saja. So katakan bila dia alahan eczema dia bertambah teruk, lepas tu selalunya pesakit tu memang dah ada krim eczema dia orang kat rumah lah. Macam mana nak pakai krim? Selalunya dia orang pakai krim tak betul. So dia nak tunjuk macam mana nak pakai krim. Normally is gentle and then very thin to that area yang ada eczema sahaja. Hanya di kawasan saja. Yang ni tak ada eczema tak perlu pakai. Lepas tu kita nak letak pelembap. So pelembap tu sangat penting. So then we just put a bit. This is moisturizer. So you can then moisturize. So dia tak adalah nampak bertepek macam orang minyak kan. So this is what we want. So it's, after that you can just go through the whole skin because this is moisturizer. So ni ialah air saline atau kalau pergi kat farmasi atau siapa yang pakai contact lens mungkin ada air saline ni dekat rumah untuk basuh you punya contact lens. So ini pun boleh pakai untuk mengeringkan gelembung air atau kulit eczema yang berair. Put some of the saline water dalam bekas yang bersih. Kalau boleh dapat macam padding ke apa-apa yang bersih. Kadang-kadang kita nak basuh muka kita kalau kat rumah pun ada all that cotton wool pads.
So it could be available kat rumah. So kalau tak ada pun kain bersih, ya. So make sure it's clean. Lepas tu you just rendam dengan air saline tu. So it's actually you just dab, gentle dab. Dengan kulit ni semua ialah gentle. Dia tak nak gosok kasar-kasar. Kalau terlampau banyak air, you can leave it on. Boleh letak dia ke atas ni sekejap. Sebab air garam tu akan serap air kita yang kat bawah tu. Baik. Dan bila kering baru kita boleh letak krim. Kalau tidak kita nak letak krim masa dia berair, kita membuang krim and it's not effective sebab krim tu tak serap kepada kulit kita. Dan itu antara yang boleh kita lakukan di rumah lah Ya. sebelum kita mengejarkan mereka untuk mendapatkan rawatan di hospital. Baik, terima kasih Datuk. Okey, kongsi Sophia. kita Thank you hari very ini. much. Rumusannya, kita memang perlu menitik beratkan keselamatan anak-anak kita pada bila-bila masa sahaja dan bukan bersikap sambil lewa. Dan kebanyakan penyakit berjangkit yang boleh membawa kematian ini boleh dicegah jika mereka diberikan vaksinasi. Sekiranya anak anda menunjukkan simptom-simptom yang mencurigakan, jangan melengahkan masa. Pastikan mereka mendapatkan rawatan secepat mungkin kerana setiap saat yang berlalu mampu meletakkan nyawa anak anda dalam keadaan yang cukup kritikal. Semoga perkongsian saya hari ini mampu memberikan perspektif yang agak jelas. Ingat, kecuaian boleh dihindari. Sehingga kita berjumpa lagi, kekal alert.